Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ha? Pergi tandas. Pergi. Bilik Umi. Ya. Okey. Subhanallah, muslimin muslimat. Ayahnya kan pergi hantar anak ke sekolah. Jadi dua orang yang kecil ni ada dekat rumah dengan Umi. Lepas tu nak pasang live pun kelang kabut sikit sebab Masya Allah bateri habis. Lepas tu charge, baru pasang tadi, bertukar pula mana phone IG, mana phone FB. Okey, ni FB, ni IG kan. Jadi bila bertukar tu kedudukan telefon FB lentang, yang ni berdiri tegak. Macam tu lah. Lepas tu tadi kita off balik, tukar balik macam tu. Ya, awal sikit hari ni. Alhamdulillah, Masya Allah. Sebenarnya rancang pukul 7. Preparation dibuat daripada jam 7 tadi. Tapi masalah teknikal begitu begini. Dua orang ni yang kecil ni pun dah bangun. Jadi kita mula lambat sikit. 7 suku. Sebenarnya rancang pukul 7 hari ni. Tapi awal sikit lah daripada biasa. Sebab pukul 8 saya kena, lebih kurang pukul 8 saya kena berhentikan. Perlu bersiap-siap untuk ke KL sebab ada rakaman di Astro Oasis. Okey, subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey. Boleh. Ni. Okey. Umi nak baca Quran. Fatimah main kat situ. Okey, Fatimah main situ. Cantik kat situ. Okey dah. Cukup. Ya. Boleh bagi Fatimah juga. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Okey. Ya. Hana tolong buka untuk Fatimah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah. Ya, cantik. InsyaAllah, seperti biasa kita akan mulakan dengan 10 Al-Fatihah, 10 ayat terawal dan 10 ayat akhir Al-Kahfi dan Asma'ul Husna. Sekejap ya, nanti ayah dia dah sampai, dia akan ambil budak-budak ni. Ayahnya sedang hantar anak ke sekolah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah kita nak mulakan dah. Minta maaf ya, mungkin saya tak bagi salam lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin. Ya Allah, moga Allah memelihara kita sebagaimana Allah memelihara hambanya yang saleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Rehana lukis apa tu? Okey, ditemani dengan dua orang si kecil ni. Seorang 4 tahun, seorang 2 tahun. Dua-dua tak ke sekolah lagi. Ya, cantik. Okey. Boleh nampak dua orang ni. Fatimah, Hana. Okey. Bye. Okey. Masya Allah. Hari pagi-pagi Isnin kan, kita macam baru nak setting balik hari. Masya Allah. Okey. Kita mula insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mula dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hana tolong jap Fatimah nak kursi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya 10 ayat awal dan akhir Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul azim. Ya, cantik. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, cantik sangat.
Hana, tadi kan Umi nampak, Umi tengok Hana lukis ikan. Betul? Tadi tu Hana lukis ikan tadi. Ikan besar. Hana, cantik. Hana lukis lagi sekali ikan besar tu, Umi nak tengok. Kenapa tak boleh? Boleh lah. Macam tu. Cuba Hana lukis besar tadi tu. Macam Hana buat tadi. Okey, Umi nak tengok. Oh, fish. Oh, Fatimah lukis fish juga. Okey, boleh Hana. Oh, tak boleh. Tak apalah, kau tak boleh, tak apalah. Umi faham kalau tak boleh tu. Okey. Ada 2 orang budak dalam ni. Fatimah dengan Hana. Ayahnya pergi hantar ke sekolah. Pergi hantar kakak abang dia ke sekolah. Jadi ada 2 orang ni kat sini. Fatimah, Hana. Fatimah, Hana. Kenapa tak pergi sekolah, Hana? Kenapa tak pergi sekolah? Nak pergi? Nak pergi sekolah? Okey, esok pergi. Hana lukis apa tu? Oh, tu baby. Yang ni? Sebelah baby tu apa? Mama. Oh, mama dia. Okey, Fatimah. Fatimah lukis apa tu? Okey, duduk elok-elok. Sementara tunggu habis. Sementara kita hantar dia pada pengasuh. Okey. Okey. Hana. Umi nak ceramah. Hana diam sikit ya. Boleh Hana diam sikit ya. Ya. Okey, betul, cantik. Okey. Hana 4 tahun, Fatimah 2 tahun. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi dalam tajuk, cantik. Kita masih lagi dalam tajuk bab muraqabah berkenaan dengan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-97. 97. Kuliah Riyadhus Salihin siri yang ke-97. Alhamdulillah nak masuk ke siri yang ke-100 dah kan. Dan tajuk kita adalah bab muraqabah, iaitu pengawasan. Kita masih lagi dalam membacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Subhanallah. Dan kita masih lagi dalam kupasan berkenaan dengan bergantung hanya kepada Allah. Dan kita mengupas pada minggu lepas berkenaan dengan bergantung kepada selain Allah. Contohnya mereka yang menggunakan khidmat sihir, kan, menggunakan khidmat bomoh, memakai tangkal, ada menyimpan barang-barang tertentu diletakkan bawah bantal, kan. Contohnya lagi kedai-kedai makan, biasa kedai makan lah, ataupun apa-apa bentuk perniagaan yang mana mereka menggunakan disebutkan sebagai pelaris dan sebagainya. Semua itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita bimbang umat Islam hari ini tidak merasakan itu perbuatan syirik. Hanya dihiaskan dengan perkataan ikhtiar. Kita cuma usaha yakinnya pada Allah. Kita cuma usaha. Lagi-lagi iblis, syaitan, jin kafir ini boleh tipu daya manusia. Dengan dia melakukan ikhtiar begitu, muslimin muslimat berkesan pula. Kalau sebelum ini nampak orang tak ramai, tiba-tiba bila letak
barang tertentu, alat tertentu, kan, larislah pula, dia dipanggil pelaris. Macam-macam lah kaedah. Walaupun dia kata tak ada pun seru jin ke syaitan ke, tak ada jumpa bomoh. Cuma orang kata kalau guna letak barang ni, jadi terbukalah orang nampak kedai dan sebagainya. Jadi semua itu adalah perbuatan-perbuatan syirik. Subhanallah. Jadi muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, pada minggu yang lepas kita bacakan tentang perbincangan berkaitan dengan jumpa bomoh. Jumpa bomoh untuk merawat sihir. Maksudnya dia sakit sihir dan dia jumpa bomoh untuk merawat sihir. Masya Allah. Ya. Okey, cantik Hana. Subhanallah, cantik sangat. Okey, jadi kita nak sambung sikit muslimin-muslimat. Sebab perbincangan ulama seterusnya membincangkan tentang apakah hukum seseorang yang melakukan sihir. Adakah dia jatuh kafir? Adakah dikenakan hukum takzir dan sebagainya. Maksudnya bomoh tukar sihir itu sendiri. Masya Allah. Muslimin-muslimat dimati Allah sekalian, sebenarnya ada satu artikel yang sangat bagus, saya duk cari ni tak jumpa. Okey, hukum bomoh. Bila kita sebut, kita tekan bomoh ni, macam-macam kita akan jumpa. Tapi saya sebenarnya ada satu cari perbincangan hukum ke atas bomoh. Okey, macam-macam cerita kan. Raja bomoh lah, apalah. Okey, yang tu memang kita dah baca hukum jumpa bomoh tu, Dek. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, tak apa. Kita dah tahu hukum bomoh. Bahkan ada sebahagian ulama. Saya sebenarnya mencari Irsyad Fatwa ataupun Al-Kafi berkenaan dengan, Masya Allah. Nanti kita akan bincangkan sebab ramai juga yang tanya, Ustazah, macam mana kedudukan anak-anak kecil kita main anak patung, main teddy bear, kadang-kadang ada simpan koleksi Barbie dan sebagainya. Nanti kita akan bincang juga persoalan yang demikian. Sebab sekarang ni dah timbul tentang, ya Allah, rambut. Tak sikat rambut ya, tapi rambut dia memang keriting sikit. Okey, Hana pergi sana. Hana jangan datang. Hana dah banyak tu. Dah banyak sangat tu. Maka. Okey. Sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, kita akan bincangkan persoalan tersebut insya-Allah. Kemudian saya sebenarnya nak cari hukum jumpa tukar sihir untuk batin sihir tu kepada tim. Memang kita dah kupas, kita tak nak kupas dah tu. Cuma ada satu tulisan hari tu saya jumpa, saya Jabatan Mufti juga, berkenaan dengan hukum ke atas bomoh itu sendiri. Ada yang mengatakan bomoh ni perlu, ada pendapat ulama mengatakan perlu dikenakan hukuman hudud. Kan, perlu sampai peringkat dikenakan hukuman bunuh dan sebagainya kerana dia telah pun murtad dengan perbuatan syirik. Jumpa bomoh itu hukum lain, tetapi bomoh ini sendiri yang buat kerja pembomohan ni, yang gunakan alat, yang banyak menggunakan Hana tolong buka pintu. Abi dah balik, tolong buka pintu bilik. Okey. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Minta maaf, sebenarnya tumpuan tu lagi sikit bila ada dua budak kecil ni dekat bilik ni. Okey, kita pergi dulu kepada larangan mengumpul spirit doll. Spirit. Okey, subhanallah. Kita tengok ada viral ya daripada kalangan artis Indonesia terutamanya. Minta maaf lah ya kalau orang Indonesia terasa. Dia artis Malaysia saya tak perasan.
Ada tak yang mula? Kenapa kita bimbang bila golongan seperti artis yang memulakan? Sebab dia dapat liputan tu meluas. Kalau orang biasa buat, mungkin liputan tak banyak sangat. Tapi bila artis yang buat, liputan meluas, perkara itu jadi cepat viral. Dan dibibangi ia menjadi satu ikutan. Dan memang jadi ikutan pun. Dan orang barat dah mula lama dah. Mereka mengumpul koleksi doll ni, koleksi anak patung. Walaupun dia kata sekadar teman, sebagai perhiasan. Tetapi mereka percaya bahawa patung-patung ini memberikan tuah kepada mereka. Kan? Memberi luck. Memberi satu keistimewaan. Bahkan mereka menjadikan patung tu sebagai teman sampai mereka boleh bercakap, luah perasaan dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Kalau di Thailand memang dijual dengan harga yang mahal, ribu-ribu. Mungkin ada sampai belah ribu, puluh ribu dan sebagainya. Anak patung, baby, lepas tu ada makin besar, makin besar. Kalau saya tengok hari tu liputan artis Indonesia, minta maaf lah Indonesia sebab ada yang hadir pada Indonesia. Artis Indonesia ni siap ada dua. Patung perempuan, bayi perempuan, bayi lelaki. Dipakaikan baju yang mahal-mahal yang harga ratus-ratus. Diasuh seperti bayi betul-betul. Kan diberi makan, diberi minum dengan semuanya yang fake lah, yang bukan yang betul lah. Kemudian dibelikan mainan-mainan, ada bilik khas, ada katil untuk ditidurkan. Tapi anak patung muslimin-muslimat. Kemudian siap ada pengasuh khas. Yang baby perempuan pengasuh khas, baby lelaki pengasuh khas. Bila dia pergi mana-mana, siap ada kasit, baby kasit dalam kereta. Macam tu sekali muslimin muslimat. Belanja yang begitu besar lah dikeluarkan. Belanja yang begitu besar dikeluarkan dan dia anggap seperti patung itu seperti hidup. Masya Allah. Jadi alasan dia nak mengisi kekosongan dan ini adalah artis lelaki. Sama juga sebenarnya perkara ni dah dimulakan lebih awal lagi oleh Barat. Mereka bukan sekadar simpan baby doll ataupun anak patung yang untuk jadi baby, tapi mereka siap kahwin dengan patung kan. Jadi kahwin, jadi suami, jadi isteri. Tapi ni patung besar lah. Siap mandi sama-sama, pergi keluar sama-sama, masuk dalam kereta. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita sedih bila lihat orang Islam dah mula mengikuti kerana kita ingat hadis Nabi SAW yang mana Nabi bersabda akan sampai satu saat kamu akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani satu demi satu, langkah demi langkah, sehingga kan jika mereka ni Yahudi dan Nasrani ini masuk ke lubang biawak pun kamu masuk. Masya Allah. Inilah zamannya. Kan zaman yang disebut yang dia telah diberikan amaran oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lepas, 1437 tahun yang lepas. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, akan tiba suatu saat kamu mengikuti jejak langkah mereka. Selangkah demi selangkah, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Rapat, orang kata ikut rapat. Sehingga kan bila mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan masuk. Lalu sahabat bertanya, adakah mereka itu Yahudi dan Nasara? Nabi kata, kalau bukan mereka siapa lagi? Yahudi, kita tahulah Israel, Yahudi. Nasara, Nasrani, iaitu Kristian. Subhanallah. Dua inilah kuasa besar dunia pada hari ini. Yahudi nombor satu, Nasrani, Kristian. Agama yang paling tinggi, yang paling ramai di dunia saat ini masih lagi Kristian, muslimin muslimat, bukan Islam. Kristian masih lagi menguasai, mempunyai penganut paling tinggi di dunia pada hari ini. Namun Islam dicatat sebagai agama yang paling cepat berkembang. Pada hari ini cepat berkembang, tapi bukan lagi nombor satu. Bukan nombor satu. Jadi dijangka dalam tahun 20-30 macam tu, Islam dijangka ataupun lebih awal wallahu alam akan menjadi agama terbesar di dunia. Wallahu alam. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, apa yang orang Islam hari ini tak buat, yang orang kafir buat? Subhanallah. Dengan berpakaian seksi menjolok mata, ikut gaya barat, semua dah ikut. Fashion apa? Semua dah ikut. Cara berhibur macam mana? Semua dah ikut. Cara makan, tak kisah.
Tak kisah dah macam mana, halal haram, Nabi dah kata akan sampai satu saat kan umat kita ni, orang Islam ni akan makan apa yang dia nak makan, dia akan minum apa sahaja yang dia nak minum, tidak mengira sama ada halal ataupun haram. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita rasa bimbang kita tengok influencer, orang-orang kaya yang suka share kan, orang kaya influencer, businessman, businesswoman, artis-artis yang pergi ke luar negara, muslimin muslimat, kita nampak sana dia makan, sini dia makan, pergi sana, pergi situ, sampai kita fikir dia orang cek tak halal haram ni restoran ni. Memanglah order tu ayam contohnya, order tu perkara yang tak berkaitan dengan perkara yang syubhah, perkara yang haram. Tapi kita tak tahu ya, dapur yang dimasak tu ada tak makanan-makanan bercampur. Takut bercampur lah kuali yang sama, dapur yang sama, ada masak pork. Kita bimbang makanan tu kan, buat roti sendiri pun ada banyak bahan yang dilarang, yang boleh menjadikan haram. Sehingga Nabi SAW menyebutkan tentang kullu lahmin nabatin min haram fannaru aula bi, setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram maka neraka lebih utama. Masya Allah. Jadi sebagaimana yang Nabi sebut, kamu akan mengikuti, umat Islam kita akan mengikuti jejak langkah Yahudi dan Nasrani, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sehingga bila mereka masuk lubang biawak, maksudnya kalau kita tengok orang masuk ke lubang takkan nak masuk. Tapi inilah yang berlaku kepada umat akhir zaman. Walaupun masuk dalam satu tempat yang tak logik, perbuatan yang tak logik dibuat, memang di luar akal fikiran, orang kata ini perbuatan gila contohnya, orang Islam akan ikut. Na'udzubillah min zalik. Dan terbukti yang kita cakap pasal spirit doll ni kan, ataupun anak patung yang ada spirit ni, yang ada soalannya roh jahat ni. Okey, apa hukumnya muslimin muslimat dimati Allah sekalian? Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Sadaqallahul azim, surah An-Nahl ayat 53. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka Allah lah datangnya. Dan apabila kamu ditimpa oleh mudarat, maka hanya kepadanya lah juga kamu meminta pertolongan. Allahu Akbar. Allah mengingatkan kita, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita bahawasanya, Masya Allah, apa sahaja yang menimpa kita, sama ada nikmat ataupun mudarat, adalah berkaitan dengan Allah. Dalam surah An-Nahl ayat 53, Allah berfirman yang bermaksud, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, apa saja nikmat kecil ataupun nikmat besar, maka dari Allah lah datangnya. Segala nikmat kecil ataupun besar adalah daripada Allah lah datangnya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang datang kepadamu adalah daripada Allah. Cuba kita hitung nikmat apa yang kita start bangun tidur tadi. Nikmat celak mata, nikmat dapat bernafas. Ramai mana orang mati dalam tidur hari ini. Hari ini setiap saat ada orang mati, setiap minit ada mungkin beratus ataupun beribu orang mati di atas satu dunia. Alhamdulillah kita masih bangun, tapi kita tak rasa itu nikmat. Sebab kita tak terfikir pun tentang kematian yang berada di luar sana. Sebenarnya nikmat yang paling besar pada hari ini yang kita nikmati, kita masih lagi hidup. Dan kita masih lagi hidup dalam iman. Kita masih hidup sebagai Islam. Kita masih lagi hidup dalam keadaan kita bangun untuk solat, bangun untuk zikir, bangun untuk menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka daripada Allah datangnya. Dan bila kamu ditimpa mudarat, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Secara jelas Allah menyebutkan, hanya kepada Allah saja kamu meminta pertolongan. Bila kamu ditimpa ujian, mudarat, sakit macam mana pun, perlu meminta pertolongan. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, saya ada kisah benar. Ada seorang hamba Allah ni, seorang yang soleh, hamba Allah yang baik, pergi masjid selalu, Masya Allah, pergi kuliah selalu, kuat amal soleh, ibadah, kuat dari sudut sedekah, orang baik lah kita kata, orang baik, Masya Allah.
tidak menyakiti hati orang. Subhanallah. Lalu dia diuji dengan ujian sakit. Ujian sakit. Dan saya percaya, bila kita diuji dengan sesuatu ujian sakit, Masya Allah, kita nak sihat. Baru kita tahu nilai kesihatan yang sangat mahal. Dan kita mungkin akan sanggup buat apa saja untuk sihat. Jumpa doktor ni kata, ada doktor pakar sekian. Doktor pakar sekian, Alhamdulillah kes macam ni dah banyak dah dia boleh bantu untuk pulihkan. Walaupun jauh, kita mungkin akan tetap pergi. Atau masa macam mana untuk pergi. Walaupun mahal, kita akan cari. Kita akan cari duit. Sebab apa? Mahalnya kesihatan ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila pergi, tuan-puan mata saya, Ustaz, sebenarnya saya kurang selesa. Kuat sangat bangun dia. Jadi rasa ni. Boleh tak Ustaz tolong buka ni sikit? Okey. Jadi, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian. Okey. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu, muslimin-muslimat, jumpa doktor ni, doktor kata tak boleh. Ikhtiar sana, beli obat mahal, beli macam-macam tak boleh. Akhirnya muslimin-muslimat, adalah yang bagi tahu. Subhanallah, adalah yang bagi tahu berkenaan dengan ada seorang, dia tak panggil bomoh lah, dia panggil ustaz, contohnya kan Habib ke tabib ke. Kata macam-macam ubat, macam-macam, bukan macam-macam ubat, macam-macam penyakit semua boleh sembuh. Subhanallah, kerana terdesaknya nak sihat, akhirnya pergi jumpa kan, bayar sekian, apa yang dia suruh buat, apa yang suruh pakai. Na'udzubillah min zalik. Dalam proses berubat tu, akhirnya meninggal dunia. Dalam proses yang terakhir berubat dengan bomoh. Gelaran apa pun. Tetapi bila diceritakan oleh isteri, oleh anak, cara berubat tu, dengan dia kata rasa macam pelik ustazah, guna sekian-sekian, so bawa pengeras lah apalah, kan. Lepas tu gini-gini. Bila kita dengar tu, kita boleh menilai, kan, dengan ilmu yang sedikit, bahawasanya ada unsur-unsur perbuatan syirik yang dilakukan. Lepas tu anak isteri ni tanya, macam mana kedudukan suami saya ustazah? Adakah meninggal dalam keadaan melakukan syirik? Saya kata, kalau ikutkan secara zahirnya, meninggal dalam keadaan perbuatan syirik. Saya tanya, sempat tak bertaubat? Sempat tak berhenti bertaubat? Tak ustazah, dalam tempoh berubat tu. Dan suami macam dilihat yakin sangat. Dia yakin dia boleh sembuh. Lepas tu meninggal. Allahu Akbar. Susahnya kita nak cakap. Sebab apa? Dosa syirik ada dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala amalan baik yang dilakukan selama ini, seolahnya terhapus. Tidak ada catatan kerana dia telah pun menduakan Allah ataupun telah melakukan kesyirikan. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, perkara begini bukan satu dua cerita. Sebenarnya terlalu banyak cerita yang berlaku kerana ujian yang paling berat sebenarnya melebihi daripada ujian difitnah, ujian hilang pekerjaan, ujian sekian-sekian adalah ujian sakit. Sebab apa? Bila sakit saja, semua nikmat dah tak jadi nikmat. Makan dah tak nikmat, jalan-jalan dah tak nikmat, duit banyak dah tak nikmat, anak isteri dah tak nikmat. Sebab apa? Ketakutan kerana kematian yang semakin dekat. Merasa kematian semakin dekat. Bila saya dengar cerita ni, saya teringat satu hadis sahih, hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, Masya Allah, Nabi kata, sesungguhnya, Ustaz duduk Ustaz. Sesungguhnya ada di kalangan manusia, Nabi bersabda, ada di kalangan manusia yang hidupnya hidup sebagai ahli syurga. Hidup sebagai amalan ahli syurga, yang hidupnya hidup sebagai amalan ahli syurga, sehinggakan syurga dilihat dengannya sejengkal saja. Maksudnya sampai orang kata ahli syurga ni. Nabi kata ada di kalangan kamu yang hidupnya hidup sebagai amalan ahli syurga, sehinggakan syurga dengannya ibarat sejengkal saja. Orang puji dia, mungkin orang kata, ya Allah kalau mati ahli syurga ni, sebab baik dia, banyaknya amal soleh dia. Lalu pada penghujung kehidupannya, Nabi kata dia beramal dengan amalan ahli neraka,
lalu dia mati sebagai ahli neraka. Dia dicampakkan ke dalam neraka. Dan Nabi SAW bersabda, sambungan hadis ini, ada pula di kalangan manusia ini yang hidup sebagai kehidupan beramal dengan amalan ahli neraka. Dan penghujung kehidupannya, dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dan ibarat neraka dengannya ibarat sejengkal, Nabi kata. Sehingga kan dikatakan mungkin oleh manusia, neraka, kalau mati neraka lah ni. Lalu hujung kehidupannya, dia beramal dengan amalan ahli syurga dan dia mati sebagai ahli syurga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sebab itu akidah perkara yang paling utama. Dan untuk mendapat akidah yang sahih, ilmulah sebagai penyuluhnya. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebagaimana yang hari Jumaat lepas, saya cerita tentang bagaimana ramainya remaja hari ini, mahasiswa-mahasiswi kita menggunakan bomoh. Kalau tak guna bomoh, mereka buat sendiri. Cari ikut internet, cari sekian-sekian ataupun berhubung je dengan bomoh, bayar secara online dan sebagainya. Untuk perkara-perkara yang mereka nak dengan cara yang cepat. Mereka nak tundukkan, adalah dia minat sangat pada lelaki sekian, tapi lelaki tu tak pandang dia. Nak lelaki tu suka dia. Macam mana nak buat pengasih supaya lelaki yang dia suka, yang dia minat tu, suka dia juga. Bagaimana nak buat perempuan tu nak pada dia. Bagaimana nak tundukkan pensyarah supaya pensyarah bagi markah tinggi. Luluskan assignment dia. Bagaimana dia dengki dan benci kepada seorang pelajar ni, nak buat khianat supaya sakit, supaya tak cemerlang dah. Sebab dengki selalu cemerlang dalam pelajaran contohnya. Macam-macam cara. Orang bisnes sambil bisnes. Sebenarnya akhir zaman, kalau kita fikir zaman moden, sebenarnya sihir, bomoh semakin berleluasa. Sangat banyak dan sangat mudah. Semakin mudah. Online, berhubung, call saja, cari ikut internet dan sebagainya. Jadi tolong perhatikan. Yang kita bimbang zahirnya nampak dalam keadaan yang baik. Tidak melakukan perbuatan syirik. Nampak anak tu solat, jaga aurat dan sebagainya. Tetapi terlibat dengan perbuatan syirik. Syirik adalah dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Zina, taubatan nasuha, Allah ampun. Buat rasuah, taubatan nasuha, Allah ampun. Guna riba, taubatan nasuha, Allah ampun. Bunuh orang, taubatan nasuha, Allah ampun. Tetapi dosa syirik Allah tidak akan ampunkan. Na'udzubillah min zalik. Seterusnya kita bacakan firman Allah surah Al-An'am ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in yamsaska Allahu bidurri fala kashifa lahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi kita faham hanya Allah saja yang menghilangkan mudarat. Dan sekiranya adalah yang bila pergi berubat hilang, sembuh. Sebenarnya itu adalah tipu daya jin, syaitan, iblis. Bukanlah kesembuhan itu datang daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dalam satu hadis sahih riwayat Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang memakai tangkal, ia telah berbuat syirik. Siapa yang pakai tangkal, ia telah buat syirik. Contoh, ada anak dia menangis je. Daripada sejak lahir sampai sebulan, 2 bulan, nangis je. Akhirnya dia jumpa bomoh. Tapi gelaran ustaz contohnya. Tapi kalau ustaz betul, dia takkan buat. Kan bomoh ni pun bagilah satu utas, bukan kain, macam tali. Kan tali. Adalah kadang warna kuning, kadang warna hitam kan. Tali dia kata pakai ni ha. Budak ni diganggu oleh jin. Dia kata budak ni kena ganggu dengan jin nangis ni. Sebab tu asyik nangis je pakai ni. Lepas tu ibu bapa ni fikir, lepas tu dia siap cakap, ini bukan apa ni, ini ikhtiar je. Kita mohon dengan Allah. Teruslah berdoa minta dengan Allah. Lepas tu budak tu elok betul. Elok betul tak nangis. Elok betul tak nangis. Na'udzubillah min zalik. Terus percaya. Daripada dia percaya tu, anak tu elok apa, dia sebarkan pula pada orang lain. Bila tahu ada anak orang ni asyik menangis, kata pergi jumpa ni. Elok. Boleh elok. Saya pernah jumpa perawat, dia kata, macam mana ustaz? Saya tanya kan, perawat boleh jadi perkara ni? Dia kata macam ni,
memang ada jin yang ganggu. Tapi bila dia pakai tangkal, jin yang lebih besar, jin ni pun sesama dia pun ada pangkat, ada kedudukan. Jin yang lebih besar lagi yang jaga budak tu, yang duduk dengan budak tu, membuatkan jin yang ganggu dia supaya budak ni menangis. Akhirnya larilah. Jadi budak tu tak menangis. Tapi mereka telah berjaya menipu daya syaitan, menipu daya manusia ni hingga syirik, melakukan syirik, percaya kepada tangkal tu. Walaupun mulut kata Allah, semuanya Allah, ini ikhtiar saja. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi jelas Nabi sebut, barang siapa yang memakai tangkal, ia telah berbuat syirik. Sama ada pakai pada badan dia, ataupun letak bawah bantal, ataupun gantung dekat pintu rumah, ataupun gantung dekat kedai supaya jadi pelaris dan sebagainya. Semua itu perbuatan syirik. Subhanallah, orang yang melakukan syirik, dia solat Allah tak terima, dia puasa Allah tak terima. Sebab apa? Dia sedang mensyirikkan Allah. Dia sedang mensyirikkan Allah. Itulah satu perbuatan yang akan menghapuskan segala amal soleh. Besar sangat syirik, muslimin muslimat. Bagaimana solatnya, puasanya, sedekahnya, amal baiknya diterima Allah, sedangkan akidah dia mensyirikkan Allah. Akidah dia percaya selain daripada Allah. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Tolong berhentilah semua orang melakukan syirik ni. Ayah saya, arwah ayah saya berniaga kan, berniaga kedai makan. Ada kedai makan, dulu ada perniagaan lain dan sebagainya. Biasa. Maksudnya bila jumpa orang tanam benda-benda yang kotor, benda-benda yang busuk, jumpa telur, dalam tu ada jarum, jumpa macam-macam. Keliling kedai, bawah pokok. Kan, pekerja kedai asyik kena ganggu, tak boleh nak bekerja. Asyik kena ganggulah dengan jin. Kan, berupa itu, berupa ni. Orang asyik tanya, kenapa kedai dah lama tak buka? Buka je macam biasa. Tapi asyik lalu nampak tutup je, hari-hari tutup. Itulah di antara kesan-kesan orang melakukan sihir. Dan bila kita perhatikan kedai-kedai makan sederek ni semua orang Islam belaka. Orang Islam belaka. Na'udzubillahi min zalik. Bukan nak tuduh kedai-kedai yang terdekat lah. Tetapi akhirnya bila berubah kan, panggil orang-orang yang perawat-perawat yang betul ni memang kena sihir ni, kena sihir. Dan macam-macam lah pengalaman kan. Kalau siapa yang biasa berhadapan, nak kata memang hari ini bukannya semakin kurang kita nampak pengetahuan tu semakin tinggi, tapi manusia bila dah terdesak nak maju, terdesak nak disayangi suami, kan, terdesak itu, terdesak ini, suami mula suka perempuan lain, nak ikat nafsu suami, kan, jadi nak buat mandiram pada suami dan sebagainya. Dia kata demi anak-anak, semua itu adalah perbuatan yang syirik. Suami buat perbuatan ingkar, menzalimi isteri dan anak-anak tu memang dosa besar. Tetapi perbuatan syirik adalah dosa yang jauh lebih besar daripada perbuatan tersebut. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hukum minta pertolongan syaitan atau jin. Contohnya, orang yang meminta pertolongan syaitan, orang yang menggunakan spirit doll, meyakini bahawa patung tersebut diisi oleh roh yang boleh membantunya melakukan kebaikan-kebaikan. Jika ini benar, maka ia termasuk meminta bantuan jin. Ini perbuatan syirik yang jelas. Padahal meminta perbuatan jin itu perkara yang diharamkan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijali minal jin fazaduhum rahaqa. Subhanallah, yang bermaksud dan bahawasanya ada beberapa orang lelaki di antara manusia meminta perlindungan kepada lelaki dari kalangan jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan dalam surah Al-Jin juga disebutkan, manusia yang meminta pertolongan dengan jin, maka jin yang diminta tolong itu akan semakin berkuasa, akan semakin jahat, akan semakin berkuasa, akan semakin melakukan kerosakan. Jadi memang haram sama ada meminta pertolongan jin kafir ataupun jin Islam. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar. Okey, sekarang kita pergi kepada hukum, Masya Allah, muslimin muslimat, berkaitan dengan hukum menyimpan patung permainan kanak-kanak. Macam mana ni anak-anak kecil kita ni kan, ada mainan Barbie lah,
ada mainan teddy bear lah dan sebagainya. Jadi apa hukum ni? Subhanallah, Ustazah tak niat pun budak-budak tu buat main-main je. Tapi dia ada bercakap jugalah dengan anak patung tu kan. Jadi macam mana? Okey, sekarang kita pergi ya. Dan jawapan ini ada berdasarkan daripada penerangan Al-Kafi 1331, hukum menyimpan patung permainan kanak-kanak. Okey. Maksudnya ini merujuk, rujukan kita adalah Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Okey. Kita tengok terdapat larangan dalam beberapa hadis mengenai menyimpan dan meletakkan patung di dalam rumah serta mengukirnya. Dengar dulu ya. Kita nak dapat penjelasan yang jelas, kita kena dengar daripada awal sampai akhir. Antaranya ialah hadis yang telah kami bahaskan dalam Al-Afkar 47. Hukum patung sebagai perhiasan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun wala suratu tamasila." Yang bermaksud, sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya mempunyai anjing dan juga gambar patung. Ini adalah hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, jelas hadis yang sahih daripada muttafaqun ilaih Bukhari dan Muslim, maksudnya tak ada keraguan. Yang mana Nabi sebut sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke dalam suatu rumah yang dalamnya ada anjing dan juga gambar patung. Okey. Dalam ini sebut wala suratu tamasila, gambar. Jadi nanti kita bincang berkenaan dengan hukum menggantung gambar di dalam rumah. Kebetulan memang ada yang tanya pun soalan ni. Jadi tolong ya tim, tolong cari. Ada artikel khas sebenarnya yang dituliskan oleh Jabatan Mufti ni berkenaan dengan hukum menggantung gambar. Yang kita gantung gambar family, yang kita gantung gambar para alim ulama. Nanti kita tengok, kita bincangkan secara berhati-hati. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Daripada hadis Nabi ni berkenaan dengan larangan malaikat tak masuk rumah yang ada di dalamnya anjing dan gambar patung. Masya Allah. Yang kita bimbang, kenapa rumah kita ni rasa tidak tenang, tidak aman, asyik bergaduh. Anak-anak kita solat pun tak khusyuk kan. Ada je salah faham berlaku. Kerana malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah kita, maka rumah kita diisi dengan jin dan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Okey, di dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW bersabda. Tapi dengar dulu penerangan ni sampai habis, jangan terus ni. Nabi SAW bersabda, "Anna umma Habibah wa umma Salamah zakarata kanisatan ra'ainaha bil habsyati fiha tasawiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ulaika idza kana fihim rajulu salih famata banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fi tilki suwara ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumal qiyamah." Hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim yang bermaksud bahawasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhumah teringat kepada tempat ibadah yang mereka pernah melihatnya di Habsyah yang terdapat patung-patung berhala di dalamnya dan menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW bersabda, pada satu ketika dahulu ada seorang lelaki yang soleh, kemudian dia meninggal dunia. Maka penduduk di situ membina tempat ibadah di atas kuburnya dan mengukirkan patung-patung tersebut untuknya. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Seburuk-buruk ciptaan. Na'udzubillah min zalik. Jadi itu adalah satu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, yang berlaku hari ni kita tengok ada orang yang masyhur, orang yang mulia, orang yang dipuja meninggal, mereka buat patung umpama seperti orang tersebut. Jadi Nabi kata itu seburuk-buruk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, Nabi SAW bersabda lagi, hari riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya manusia yang paling pedih azabnya di hari kiamat ialah orang yang mengukir patung untuk disembah. Itu azab yang paling pedih.
Azab yang paling dahsyat adalah orang yang menjadi kerja dia pengukir patung untuk disembah. Na'udzubillah min zalim. Allah SWT juga memberikan ancaman kepada golongan yang mengukir patung ini supaya supaya juga membina ataupun menciptakan biji benih dan zarah. Dalam satu hadis Nabi diriwayatkan Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengubah sesuatu seperti mana ciptaanku, hendaklah mereka itu menciptakan juga biji dan juga zarah. Maksudnya Allah mengancam ataupun Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mempeli, kalau kamu bina anak patung ni, kamu bina juga biji benih dan juga zarah. Mampu ke tidak? Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi sekarang kita nak pergi kepada mereka berdasarkan nas Al-Quran dan hadis di atas, jelaslah kepada kita pengharaman patung adalah berkaitan haram mengukir patung yang menyerupai ciptaan Allah dan haram untuk disembah dan dimuliakan. Ada pun selain daripada perkara tersebut, seperti patung sebagai alat permainan dan pembelajaran bagi kanak-kanak, maka hukumnya adalah harus. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang pernah menyebutkan daripada hadis riwayat Bukhari. Dengar ya. Inilah jawapannya kepada apakah hukum anak kita main patung, kita beli anak patung untuk anak kita ataupun proses belajar. Termasuk juga yang kedai pakaian yang gunakan patung untuk menjadikan untuk dipakai kan, pakaian patung untuk di orang panggil patung apa ya, untuk ambil gambar ataupun untuk dijadikan model tu, kedai-kedai pakaian, butik-butik kan. Okey, daripada satu hadis riwayat Bukhari, hadis sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda, kuntu al'abu bil banati inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayusarribhunna ilayya falyab'ana ma'i, yang bermaksud, aku pernah bermain patung permainan ketika tinggal bersama Nabi. Siapa ni yang cerita? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita tahu kan ketika nikah Sayyidatina Aisyah masih lagi usia kanak-kanak. Tapi Rasulullah belum lagi bersama dengan Aisyah. Pada umur sekian, tapi ada yang kata umur 12, 13 baru Rasulullah bersama sebagai suami isteri. Sebelum itu belum lagi. Masya Allah. Dan ada tujuan kenapa Rasulullah bernikah dengan Aisyah sewaktu ibunda kita masih lagi kanak-kanak, dikatakan seawal 9 tahun. Hikmah besarnya adalah Sayyidatina Aisyah membesar di rumah kenabian. Jadi Nabi kenal sifat wanita daripada kanak-kanak, daripada remaja sehingga dewasa. Kerana itu ada banyaknya hukum hakam yang terbit daripada pergaulan seharian Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah. Itulah antara hikmah terbesar kenapa Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menikahi ibunda kita, Ummahatul Mukminat kita Aisyah radhiyallahu anha ketika usia yang masih sangat kecil, iaitu masih kanak-kanak. Kerana terbitnya banyak hukum hakam daripada pergaulan harian Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah, daripada bagaimana kanak-kanak wanita ketika kecil sebelum haid sehingga lepas haid kan. Sebab sebelum tu ibu kita belum haid. Bila datang haid, bagaimana hukum hakam tentang haid banyak terbit ketika Rasulullah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Jadi itu antara hikmah terbesar. Jadi muslimin muslimat, cuba kita tengok apa yang ibunda kita cerita. Aku pernah bermain patung permainan ketika tinggal bersama Nabi SAW. Sedangkan aku memiliki beberapa sahabat, ada kawan yang biasa bermain denganku. Maka ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam rumah, kawan-kawan aku itu pun bersembunyi dari baginda. Lalu baginda SAW menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka pun bermain bersamaku. So sweet, sangat comel. Aisyah cerita, masa aku kecil, aku biasa bermain ketika tinggal bersama dengan Rasulullah. Aku biasa bermain dengan kawan-kawanku ni. Tapi bila Rasulullah balik je ke rumah, kawan-kawanku ni bersembunyi. Mungkin sebab segan pada Nabi, mungkin takut pada Nabi, segan lah lebih pada segan. Lalu apa yang Nabi buat? Nabi perasan bahawa isteri dia ni sedang bermain dengan kawan-kawan. Dan Nabi mesti perasan ada orang sedang bersembunyi, sedang menyorok. Nabi buat apa? Nabi pun lalu baginda mengambil. Nabi pun mengambil mainan dan menyerahkan padaku satu demi satu. Lalu mereka, kawan yang menyorok tadi, yang bersembunyi pun keluar dan main bersama denganku.
Jadi jelas muslimin-muslimat, patung yang anak-anak kita main. Anak saya pun ada permainan anak-anak patung ni kan. Main budak kecil kan. Maka itu tidak dilarang sama sekali. Tidak dilarang. Masya Allah. Patung yang digunakan selain daripada menyembah. Dan kalaulah anak patung tu sampai peringkat. Jadi kena faham juga, patung yang disebutkan permainan kanak-kanak. Tapi kalau dah sampai remaja, dah sampai dewasa, tapi masih lagi akhirnya dijadikan perhiasan, itu dijadikan perbahasan ulama. Sebab tidak dibenarkan untuk menjadikan patung-patung ini sebagai perhiasan, tuan-puan sekalian. Kan? Jadikan perhiasan. Tapi kalau untuk permainan, ada nas yang sahih daripada Sayyidatina Aisyah. Dibenarkan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis berkata, para ulama berdalil dengan hadis ini tentang harus patung mainan untuk kanak-kanak. Hadis ini adalah pengecualian dari keumuman hadis yang melarang membuat tandingan yang serupa dengan ciptaan Allah. Keharusan ini ditegaskan oleh Al-Qadiyiyah dan beliau katakan bahawa inilah pendapat majoriti ulama. Hal ini kerana patung permainan kanak-kanak bukanlah sesuatu yang disembah ataupun sesuatu yang dimuliakan. Bahkan kanak-kanak tersebut dengan tabiatnya akan mematahkan, kadang merosakkan patung. Maksudnya bukanlah untuk dimuliakan. Masya Allah. Jadi sekarang muslimin-muslimat, sekarang timbul persoalan berkenaan dengan bagaimana dengan kedudukan gambar, menggantung gambar di dalam rumah kita. Saya ni sebenarnya dah tak boleh lama ni sebab saya kena bertolak, dah kena sampai ke Esro sebelum pukul 9.30. Jadi saya duduk seremban, 8.30 kalau bertolak, ngam-ngam je sampai 9.30. Jadi sampai tu terus nak kena mula dah. Ada rakaman untuk tazkirah malam Jumaat. Jadi muslimin-muslimat, tentang berkenaan hukum menggantung gambar, fotografi di dinding dan sebagainya ni, sebab perbahasannya jadi panjang memang agak mustahil nak jelaskan dalam tempoh 10 minit. Jadi hari ni teaser sajalah. Esok kita akan sambung. Terima kasih yang bagi star 11,000, Masya Allah, terima kasih. Esok kita akan sambung, kita akan kupas secara mendalam berkenaan dengan hukum menggantung gambar, gambar keluarga, gambar anak konvo, gambar kita kahwin, gambar para alim ulama dan sebagainya, yang hukum kita gantungkan gambar-gambar tersebut di rumah kita. Ada yang kata, Ustazah, saya tak gantung, saya ada almari, kemudian saya susun gambar dalam tu. Kan, terpulanglah macam mana cara, tetapi soalannya kita menaikkan gambar itu di dalam rumah kita. Jadi apakah hukumnya? Kita akan menjawab dengan teliti berdasarkan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan dan berdasarkan perbincangan oleh ulama yang lain pada pagi esok. InsyaAllah pada pagi besok kita akan sambung. Jadi muslimin-muslimat, kita juga akan mengupas tentang sekarang ni ramai yang melukis gambar potret. Apakah hukum pelukis itu sendiri? Kan, dia kata itulah saya cari rezeki, Ustazah. Itu saya cari rezeki. Maksudnya ada orang hantar melalui online gambar family dan minta lukis potret. Ada lukis potret pemimpin-pemimpin, ada alim ulama, lukis dengan tangan, guna pensel warna dan sebagainya. Apa hukum pelukis itu sendiri? Masya Allah. Dan apa hukum kita yang suruh lukis? Kadang kita pergi satu-satu tempat kan, dia suruh kita berdiri, okey. Lepas tu dia kata, saya sekejap je saya lukis dalam minit. Memang laju dia lukis, memang muka macam kita. Jadi apa hukum pelukis? Dan apa hukum orang yang meminta dilukis? Dan apa hukum menggantung lukisan-lukisan ni? InsyaAllah jangan lagi kita bagi komen yang sebarangan, sebab kita tak tengok lagi perbincangan ulama secara mendalam dan secara teliti berkenaan dengan perkara ini. Jadi alhamdulillah muslimin muslimat, saya mohon maaf salah dan silap. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua di atas perhatian diberikan. Lebih kurang dalam 6,000 lebih yang hadir, lebih kurang kat 7,000 juga sebenarnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan sebab kita masih lagi dalam perbincangan hadis yang kita bincangkan berkenaan dengan Allah meminta supaya apabila kamu minta saja dengan Allah, bila perlukan pertolongan minta tolong saja dengan Allah. Jadi kita pergi kepada perbincangan mereka yang meminta pertolongan ataupun menyimpan patung dan sebagainya, merasakan bahawa patung tersebut memberikan satu keuntungan, luck.
kan, satu tuah dan sebagainya, hukumnya adalah syirik, berdosa besar, dan kita dah bacakan firman Allah dan hadis Nabi tadi. Okey, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian, saya ingin mengajak dan kempen sekali lagi. Alhamdulillah kita dah pun siap cetak cetakan yang terbaru. Kita cetak 4,000 naskah dan sebenarnya belum terlambat untuk anda memiliki planner demi dengan namamu aku bangkit, dengan namamu aku bangkit muslimin muslimat. Saya dah ceritakan, dah kongsikan kelebihan planner ni. Ustazah dah terlambat lah, hari ni dah 17 hari bulan Ini dah 17 Januari, dah terlambat lah. Dah lambat, dah sayang dah. Sebenarnya kalau anda tengok isi kandungan yang ada dalam demi dengan namamu aku bangkit ni, planner aku bangkit ni, anda tak akan rasa terlambat. Sebab apa? InsyaAllah planner ini adalah instruksi by Ustazah Asma. Memang ilham, perbincangan dengan tim, tetapi ini adalah planner mengikut expectation saya, mengikut impian dan keinginan saya, yang mana saya nak saya ada planner begini untuk anak-anak saya, supaya ada catatan ibadah harian yang terancang dan yang tersusun. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya tunjuk satu contoh saja. Ustaz boleh tak Ustaz ubah? Maaf ya, kita kempen sikit. Okey, Ustaz pusing. Saya nak tunjuk satu saja, saya nak tunjuk kelebihan planner ni. Boleh ya? Kita tengok, kita advance sikit. Saya faham ada yang nak masuk kerja, ada yang ni. Okey. Ini plannernya dengan namamu aku bangkit. Masya-Allah, Allahu Akbar. Okey, jelas tak? Jelas ha? Okey, saya tunjuk sepintas lalu, sahabat-sahabat muslimin muslimat. Anda boleh dapatkan buku ni, planner ni direct melalui kami. Boleh pergi ke Shopee. Ada kita punya laman rasmi Shopee kita, Galeri UAH. Galeri UAH. Cari saja, sana ada banyak lagi produk. Sila support produk kita. Okey. Ada semualah tentang tahun dan peristiwa penting. Okey, lepas tu ada ni. Jadual khatam Al-Quran untuk target setiap hari. 30 hari ibadah challenge. Baiklah, saya nak pergi kepada, ini adalah impian sedekah Jumaat. Kita dah lepasi minggu pertama Jumaat, minggu kedua. Jadi minggu ni adalah minggu ketiga Jumaat lah kan. Minggu ketiga ke minggu keempat Jumaat? Saya rasa minggu ketiga. Jadi ini adalah target kita untuk sedekah sepanjang tahun. Setiap hari Jumaat kita tak nak terlepas. Kemudian contoh ya, kita masuk kepada Januari 01. Subhanallah. Okey, setiap bulan memang akan ada catatan penting dan bahagian ni sangat interaktif tuan-puan sekalian. Kita dah siap tulis, contohkan satu hari bulan. Kita tulis 27 hari bulan Sabtu. Hari itu adalah tahun baru. Ia merupakan 27 bagi Jamadil Awal. Subhanallah. Dan kita ada gambar kecil tu, adalah gambar Al-Quran, dan kita minta tandakan pada satu hari bulan. Kalau hari ini adalah hari keputeraan yang dipetua. Semua hari-hari penting, hari Taipusam apa semua, ada catatan. Di sini adalah tulis bilangan muka surat. Okey, bawah ni masjid, puasa sunat. Okey. Semua kita tanda untuk puasa sunat. Contoh pada hari ni hari apa? Hari ni hari Isnin kan? Hari ni hari Isnin, 17 hari bulan. Nampak tak? Ada tanda ni. Tanda ni adalah puasa sunat setiap Isnin Khamis. Okey, subhanallah. Masya-Allah. Ini hari Isnin subhanallah. Kemudian manakala tanda ni pula, nampak tak? Ada ekstra tanda pula. Ada ekstra tanda. Bulan. Ini keistimewaan planner kita. Ada tanda pula bulan-bulan ni, iaitu puasa hari putih. Ini juga puasa yang Nabi SAW jaga dan meminta kepada sahabat supaya jangan tinggalkan. Jadi kita terus tanda. Tahu faham dah 13, 14, 15 Jamadil Awal ni adalah Jamadil Akhir dah ya. Adalah hari putih.
Kalau tanda ini saja adalah hari Isnin dan ini adalah puasa hari Khamis. Jadi dengan planner ni, ia mengingatkan kita untuk ibadah-ibadah. Okey, ini rekod solat, Masya Allah, muslimin muslimat. Kemudian kita tengok ibadah harian. Ini yang saya sekadar nak share cara ringkas. Amalan ibadah harian daripada bangun tidur sampai tidur balik. Dengan catatan solat sunat, kemudian surah-surah yang nak dibaca. Sebab apa saya kata, kalau anda beli bulan 2 pun, beli bulan 3 pun, bulan 5 pun, ia bukanlah satu planner yang anda akan rasa rugi untuk memiliki, sebab pada penghujung memang kalau kita tengok ni muslimin muslimat ada lagi lah perancangan mingguan. Okey, lepas tu kita ada berkenaan dengan jadual menyimpan untuk masa depan, kan, catatan untuk galakan menyimpan dan sebagainya. Dan setiap page ni akan ada ilmu-ilmu yang kita kongsikan. Contoh, doa agar diberi perlindungan daripada 8 perkara. Perlindungan daripada 8 perkara yang memang kita tidak mahu. Jadi setiap bulan pun ada amalan doa agar dikurniakan ilham. Masya Allah. Kita tengok memang setiap bulan akan ada perkongsian doa ketika diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk bulan Sya'ban, dah dekat ni dengan Ramadan. Masya Allah. Kita tengok lagi bulan seterusnya, doa ditetapkan hati. Okey, istimewanya bila di belakang ni muslimin muslimat, Masya Allah, kita ada sisipan berkenaan dengan slot amalan zikir dan doa harian. Amalan untuk diamalkan. Masya Allah. Jadi belakang ini kita ada semua lengkap. Surah Al-Kahfi contohnya. Surah Al-Kahfi, kan? Surah Al-Kahfi, jadual untuk baca pada setiap hari Jumaat daripada Januari sampai Disember. Kemudian kita ada sikit sinopsis tentang surah Al-Kahfi dan kita ada lengkap surah Al-Kahfi. Ini kita akan baca setiap hari Jumaat. Ada surah Yasin yang kita ingin baca setiap pagi. Kemudian surah Ar-Rahman. Kemudian surah Al-Waqi'ah. Okey. Kemudian surah As-Sajadah, surah Al-Mulk semua ada, dan ada bacaan Al-Maqsurat, sekali terjemahan, dan belakang ada doa-doa. Jadi muslimin muslimat, ibaratnya kalau pergilah mana-mana, kan, balik kampung ke, pergi outstation ke, pergi jalan ke, bawa planner dengan namamu aku bangkit ni, insya-Allah, dengan kita bawa ini. Kalau yang dah print ya, bila print ni berkilat cantik, ini yang print yang betul, insya-Allah dah jadi satu sisipan lengkap dah. Mungkin ada yang kata, okey, bila melancurkan nak bawa Quran jadi sebersalah nak letak mana-mana. Jadi insya-Allah memang tak boleh bawa masuk tanda juga sebab ada ayat Quran. Tapi sekurang-kurangnya untuk catatan, untuk planning, untuk macam-macam maksurah dan semua surah-surah pilihan sudah lengkap ada dalam planner dengan namamu aku bangkit. Masya-Allah. Jadi Ustaz, jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang telah memiliki planner ni. Semua yang telah bersama dan menyokong kepada penghasilan dan juga pembelian. Alhamdulillah kita dah cetak sebenarnya lebih kurang dalam 2,000, kemudian 2,000, dah 5,000 naskah dah terjual. Jadi kita baru saja dapat dan terima cetakan yang terbaru, dan mungkin itulah yang terakhir. Kita cetak lagi dalam 4,000 naskah. Jadi kalau habis tu kira habislah, kami takkan cetak lagi, sebab kami juga menanggung risiko kos percetakan dan sebagainya jika tak habis. Jadi alhamdulillah ini adalah ikhtiar kami untuk menjana ekonomi bagi kelangsungan kerja dakwah dan kerja amal yang kita usahakan bersama-sama. Jadi pembelian anda adalah satu pemberian, membeli sambil memberi sebenarnya. Terima kasih semua. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu